gajikan RM5,600. Okey, RM5,600 daripada 3 orang klien saja. Total closing RM245,100. Okey, get ready your signature part everyone. Buka korang punya mic. Let us give the highest, the loudest champion clap. Alright, and let us say congratulations this person. So, I would like to call this person. Let's welcome and congratulate Lynn. Thank you semua. Mana dia? Ada. Okay, Lynn Razmi. Alright. Congrats. Ada bukan slide Himi? Oh iya, aku lupa pula. Ada pun. Okay. So Lynn, congratulations, 245,100, satu thumbprint 232,000, bergajikan 5,600. Okay Lynn. Boleh share dengan kawan-kawan kita pada malam ni. Macam mana Lynn boleh buat? Okay, kalau Assalamualaikum and I miss you Kak so much. I miss you more. Okay, this client actually dia dah tak ada agent, tak ada servis dia lah. So ada challenging jugalah sebab thumbprint dia tu sebenarnya the first tu ada problem. Kita dah submit dekat public merchant tapi public merchant kata ada problem, tapi everything semua okay, went smooth. This client memang investor tegar dengan public mutual. Apa yang dia buat is kena update market lah dengan dia. Especially sekarang market, especially regional punya fund kan turun kan. Dan dia pun ada some regional fund juga yang semua. The thing is kita bagi dia performance for the fund PAI, PIDF and then the PIGRBF punya performance untuk convince dia lah, which is untuk dia top up. So Alhamdulillah everything went smooth. Actually kalau nak fikir kan dalam keadaan Lynn sekarang, because now Lynn dah start kerja and then my job hakiki sekarang memang sangat-sangat busy. Kalau nak fikir tu memang even though sekarang nak makan pun tak sempat sebenarnya. Sebab memang komitmen untuk hotel kan, bila hotel sekarang baru buka apa semua memang back to back dengan event, dengan ni. Sebab Lynn as a sales manager, I'm in charge for the sales department sebenarnya. So tapi because Lynn minat dalam this industry, this business kan, so by hook by crook I try to cari masa untuk buat submission, untuk bagi masa untuk my client and then update diorang punya fund semua, then buat repeat. Yang ini pun Lynn selitkan masa bila Lynn on the way nak pergi ke PD itself untuk bekerja. So pagi tu dia buat submission, Alhamdulillah semua dipermudahkan dan dia pun selalu buat affirmation which is all the investor easy and then effortlessly. So dah reimburse baru ni bagi tahu Kak Linda lah, sebab takut juga tak reimburse kan, because amount dia sangat besar juga sebenarnya. So bila dah reimburse, dah tengok dalam UTC Connect, ya Allah ya Tuhanku, Alhamdulillah memang malam tu terus. Sebab malam dia baru dapat check pukul 12 malam tu Kak. Pukul 12 malam tu akak dah tidur dah sebenarnya. Lepas tu siapalah yang mention tengah-tengah malam ni kan. Sebenarnya ada lagi a few juga still pending lagi, about dalam almost than 50k sebenarnya. Cuma ada tu yang Lynn belum sempat lagi nak hantar, ada yang masih tak nak kata reject, tapi Lynn tak tahu, tunggulah mungkin next week baru kita tahu kenapa kan tak reimburse lagi. So hopefully I am French Riviera qualifier. Amin. I love this business. Even though sebab Lynn the person that kalau Lynn very committed, even though yang kerja sekarang pun Lynn kena committed juga, dan pada yang sama Lynn kena fulfill minat Lynn dalam public mutual, this unit trust lah. So as a part timer is no reason that you tak boleh perform, you tak boleh buat sebenarnya. Cuma you kena pandai lah cari masa, you kena korban masa, tenaga, tu saja. Cuma sekarang training ialah kadang-kadang Lynn tak dapat nak especially untuk physical training tu dia minta maaf banyak Kak Linda, sebab memang for a time being memang tak dapat nak attend. Tapi kalau Zoom meeting I try my best, especially kalau malam tu I try my best to attend lah. Mungkin insyaAllah Lynn dapat attend. Everybody can do it. So
Kat mana? The best tu juga yang lain We lah. cannot I explore all online. pergi. Online boleh. Kau buat online. Tak, macam mana? Tak faham. Online kau beli online. Siapa tu ya? Minta tolong mute. Saya mute tak boleh ni. Kak Masa pun viral tak kot. Kak pun tak boleh mute kan dia ni. Saya pun tak boleh mute kan ni. Okay. Alright. So, okay. Ada soalan nak tanya? Korang nak tanya kat Lin? Tanya-tanya. Part timers ni guys. Part timers pun boleh dapat gaji 5,600 tau. 5,600 campur pula gaji dia. Kaya. Siapa yang part timer ke full timer boleh tanya. Cuba tanya Lin. Macam mana dia bahagikan masa ke apa ke jumpa klien. Cuba tanya. Kalau malu, boleh type dekat sini. Dekat chat room kita ni boleh type. Okay, ada soalan? Soalan? Lin, information sempat buat tak? Formation. Siapa tanya tu Kak Zack Yes, kesal. Sal. Affirmation kalau nak ikutkan tak sempat tu memang tak sempat. Lin sebelum hantar anak Lin akan pukul 6 pagi hantar anak pergi sekolah ya. Ya Sebelum pukul 6 Allah. pagi tu Lin akan buat affirmation. Pukul 6 pagi hantar pergi sekolah yang 2 orang, pergi hantar yang kecil pula dekat sekolah tadika kan, kindi. And then Lin patah balik naik MRT kena pergi kerja. Bayangkan masa Lin rushing and then pukul 6 petang Lin kena cepat-cepat rushing ambil yang sekecil tu pula. Ataupun hantar dia balik, Lin kena masuk office balik. So affirmation tu memang penting lah sebenarnya. Pada Lin memang macam mana pun you kena buat. Kadang-kadang Lin dapat buat yang pendek sahaja. Selalu affirmation kan kita buat panjang kan. Tapi Lin akan try tu tak dapat buat yang pendek. Janji yang very most important yang Lin nak dalam goal Lin. Affirmation tu jangan lupa lah sebenarnya. Mesti kena buat. Information. Alright. Ingat affirmation mesti kena buat. Affirmation tu yang membuat setting kat mind kita. Okay. Ada lagi soalan korang nak tanya? Okay, kita tengok chat room ada soalan. Okay, tak ada. So, alright. So everyone, point dekat Lin, cakap dekat Lin. Congrats Lin, and I want to close big like you Lin. I want to close big like you, Lin. Thank you. Alright. So without further ado, kita akan start our training pada malam ini. Okay. Malam ini adalah malam yang memang kita punya speaker memang mendapat sambutan hangat. Orang menunggu-nunggu dia ni. Macam apa, dia punya suara tu membuatkan orang kat luar tu suka dengan dia. Ramai yang orang kata tabik spring dengan kejayaan dia. Okay, so our trainers pada malam ini tidak lain tidak bukan adalah daripada AM Habib. Ataupun panggilan manja dia Mamat. Okay, so untuk pengetahuan korang, Habib, okay, dia punya tagline calling is super easy, borak sahaja. Okay, dia dah ada 7 tahun pengalaman di dalam unit amanah. And every year challenge street qualifier, okay, dan kebanyakannya closing sales dia adalah 90% daripada calling. Okay, so waktu pandemik, waktu kalau kita payah nak jumpa orang ni, one of the easiest way adalah dengan calling. Okay, telefon. Okay. And kalau korang tengok ni antara achievement traits yang AM Habib dah dapat sepanjang berada di dalam public mutual. Banyak trik-trik dia dah pergi. Amsterdam, Mekah, Paris, New York, Milan, Kanada, Spain, Budapest, Real Madrid, London. Banyak tempat dia dah pergi. Bukan sahaja trip public mutual tapi dia pun dah extend juga pergi keluar negara. Okay? And dia pun tak sangka dengan beradanya di public mutual, di career ni dapat membantu dia melihat luar negara. Ada setengah orang kena kumpul duit baru dapat pergi travel overseas, tapi Habib dengan teknik calling dia ni alhamdulillah dia berjaya dapat klien dan qualify pergi ke Challenge Street. Alright. So without further ado, okay, let us welcome our trainers pada malam ini. Okay, jom kita bagi tepukan. Get ready your seat cepat. Let us welcome our trainers for tonight, AM Habib. Waalaikumsalam dan selamat malam. Salam. Semua okey Okay. Okay. Saya nak start ni. Saya sebenarnya gementar sikit biasa kan. Dah lama tak buat training. Okay.
First Habib start dengan Habib start buat unit trust ni, public mutual ni, Habib start memang through call calling sahaja. Okay. Sebab call calling ni pada Habib pada dia sebab setiap orang ada dia punya kekuatan. Macam Habib dulu masa start dulu ada start dengan 3 orang member sekali jalan. Okay. Yang seorang dia punya kekuatan dia dekat SPF. Macam Habib dekat call calling. Member tu referral. Okay. Jadi apa yang buat Habib suka sangat call calling ni, cara buat call calling ni dia lebih dia senang dan secure. Maknanya kalau Habib buat call, bila dapat je appointment 90% Habib akan close. Okay. Jadi that's why bila kita buat call ni, kita kena tahu macam apa benda yang macam kita kena tahu apa yang kita nak. Contoh macam Habib biasanya akan set target, lepas tu kita akan ready lah. Macam contoh ni adalah step-step yang biasa Habib guna lah. Contoh skill, ready, mindset. Mindset ni biasanya macam bila mula-mula dulu start, macam first time kan. First time kita nak start satu business ni macam public mutual ni, kita tak tahu apa-apa. Tapi bila selalu datang training, kita dah terbuka dengan macam contoh macam dapat affirmation, set goal kan. Jadi kat situ boleh setkan mindset kita untuk macam mana kita nak set goal kita. Jadi dekat situ yang kita boleh buat call calling tu lagi macam fokus lah untuk kita dapatkan kita punya target tu. Dapat tak? Dapat. Sebab biasa Habib punya cara, kalau Habib nak benda tu, Habib akan cari untuk benda tu. Contoh Habib, apa benda dia yang nak? Contoh. Setengah orang dia tak tahu apa benda. Okay, mula-mula first time Habib masuk sini, Habib nak gaji dalam 5,000 je. Okey. Maknanya 5,000 kan. 5,000 time tu Habib ready. Maknanya Habib akan cari untuk 250,000 punya STP. Ataupun personal sale lah, 250,000 untuk 5,000. Jadi dalam masa sebulan tu Habib akan kejar appointment. Maknanya Habib akan make sure setiap hari ada 4 appointment. 4 appointment untuk dapatkan 250,000 tu sebulan. Sebab satu lagi bila kita buat call calling ni, kita tak boleh dah terlampau nak terlampau fikir yang macam terlampau besar sangatlah kita punya apa yang kita nak tu. Sebab kita tak tahu siapa yang kita nak call. Jadi Habib akan make sure ada 4 appointment lah. Jadi 4 appointment tu kena make sure close lah. Jadi dekat situ Habib akan mindset Habib akan set untuk benda tu saja. Maknanya appointment je. Lepas tu untuk kita punya closing. Lepas tu kedua sheet. Sheet ni macam itu hari kalau siapa perasan last Selasa itu ada belajar pasal sheet sikit Abang Luqman ajar. Macam strategi High energy. High energy. High energy, intensity of eye contact dengan transfer of feeling. Jadi benda ni pun Habib suka buat sebab sheet ni lagi senang bila kita expert, kita pro, kita close on the spot guna sheet je. Macam contoh macam Habib tak suka repo. Tak suka nak puji-puji orang. Memang jarang lah orang dengar Habib puji orang. Tapi bila Habib guna sheet ni, kita boleh melemahkan orang macam tu lah. Kita macam boleh main perasaan orang. Dia jadi senang lah. Perasaan jadi orang macam contoh, dia jadi contoh macam Habib jumpa klien Habib yang macam yang high net client. Bila Habib jumpa, Habib just touch macam serta isu, contoh macam pasal anak, pasal family, pasal market situation sekarang kan. Jadi benda tu dia lebih senang. That's why macam tadi siapa pasal tadi Habib punya skill memang kebanyakannya Habib akan berborak saja.
Jadi bila kita berborak ni, sebab bila kita berborak, klien akan jadi lebih fleksibel dengan kita, jadi lebih selesa. Maknanya dia macam kebanyakan kalau high net client ni, diorang ni macam keras tau. Diorang ni ada diorang punya ego. Jadi bila kita apply sheet ni dekat diorang, macam intensity eye contact dengan transfer of feeling, diorang mesti akan down dengan kita. Diorang akan diorang mesti akan dengar cakap kita. That's why Habib lebih suka guna benda ni. Lepas tu set appointment time to time. Bila macam set appointment ni, biasanya lepas Habib buat call, Habib akan duduk, akan call klien yang akan jumpa lepas appointment Habib tu. Maknanya next appointment tu siapa? Dalam masa nak set appointment tu, Habib akan buat call lagi untuk appointment yang akan datang. Maknanya appointment Habib takkan putus. Jadi waktu kita tu kena pun tahu dah start call dah start set appointment. Jadi benda tu maknanya bila sebab kita tak tahu appointment ni kita close ataupun tak, ada ejen lain ke, dah pernah invest ke, tengah invest ke kan. Jadi kita tak tahu. Jadi kita just try and error. Yalah, tapi takkanlah kita pergi jumpa 10 orang tak close kan. Jadi that's why Habib lebih suka macam tu. Maknanya bila Habib buat time to time tu, maknanya satu hari Habib tu kira bermakna lah. Tak adalah buang masa macam tu. Jadi benda tu dia akan lebih disiplin lah. Yalah. That's why benda tu lagi, yalah macam kita tahu lah, bila kita disiplin, kejayaan tu akan datang lah. Tapi cepat atau lambat. Yang penting kita yakin dan kita buat. Jadi so first tu mind tu dah kena set kan? Dah kena mind tu, that's why kita kena ready benda mind kita macam mana kita nak jumpa klien. That's why bila kita nak jumpa klien, macam mana kita nak closing dia. Contoh macam saya kalau nak jumpa klien, saya nak closing by repo je. Contoh macam by berborak saja. Just terangkan sambil berborak lah. Bukanlah berborak cerita lain, tapi terangkan macam sambil berborak saja. Nak close macam tu je, dia punya senang tu. Macam kita buat automation lah, setengah orang buat automation tulis. Tapi information Habib ni lebih kepada macam visualize lah, aku nak close. Dia macam tu. Lepas tu yang 4, persistent. Siapa yang tak kenal Habib, kalau Habib ni dia memang very persistent lah. Kalau Habib set appointment, Habib akan make sure kalau satu appointment tu, Habib akan kejar dia sampai dapat. Contoh Habib ada klien yang memang Habib dah set appointment, kadang-kadang ada yang sampai 3 bulan, setahun, Habib still kejar lagi. Maknanya kita tak dalam buat unit trust ni kita tak ada basic. Jadi kita kena persistent lah. Maknanya kita kena kejar kita punya income tu. Jadi that's why Habib persistent. Untuk dapatkan Habib kan? Tak boleh give up, tak boleh nak chill. Tak boleh give up. That's why Habib kena jaga benda tu. Sampailah sekarang. Alright, okay. Ada soalan tak? Okay, ni contoh Habib buat Habib punya tracking. Tracking ni Habib buat dengan phone. Dengan buku 40 point. Sebab 40 point tu Habib biasa simpan dalam beg je, dalam safety box. Tapi dalam handphone ni, dia lagi sebab bila kita nak persistent, bila kita tulis ni kita akan nampak tau. Kita akan nampak siapa yang kita nak jumpa. Jadi kita boleh repeat. Maknanya dia kata hari Selasa. Next Selasa. Lagi satu Selasa. Maknanya kita boleh kejar dia sampai kita dapat. That's why Habib lebih suka letak dekat handphone ni. Sebab kita zaman sekarang ni, memang handphone dah melekat kat tangan. Ni bukan macam dulu. Yang handphone kita boleh tinggal-tinggal. Sekarang ni handphone dah melekat kat tangan. Jadi lebih senang bila kita nak buat call calling ni, kita kena ada kita punya tracking dekat handphone, lebih senang. Sebab yelah kita buat call calling, dah tentulah pakai handphone. Bila pakai handphone, kita punya tracking pun dekat handphone. Jadi benda tu dia lebih senang lah. Ini apa yang Habib buat lah. Dan bila kita buka je, tengok dah sebulan tu dah nampak dah. Berapa appointment yang nak. Lagi satu, bila kita tengok kita punya jadual ni, kita punya jadual ni kosong,
Jadi bila kosong maknanya tak ada duit. Jadi that's why lah bila benda ni kita nampak penuh ada duit. Jadi kita kejar. That's why Habib lebih suka macam tu. Kejar target sampailah dah cukup apa yang kita nak. Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, selain daripada tu korang boleh juga guna buku 80 points tu. Tadi Habib dah cakap selain daripada tu dia pakai juga buku 40 points tu. So korang kena beli buku 80 points kat Linda tu. Okey. Right, ada soalan nak tanya? Okey, tengok kat chat room. Okey, tak ada. Alright. Okey. Alright, okey. Ini adalah contoh-contoh step yang Habib biasa gunalah. Sebab Siapa tu? Okey. Okey, actually macam Habib suka bila kita nak buat call ni, kita kena tahu tau. Kita kena tahu yang klien yang kita nak call tu dia adalah manusia. Dan kita pun adalah manusia. Maknanya kita tak bercakap seorang-seorang. Jadi that's why kita kena ada two-way communication. Macam biasanya kan kita kan selalu orang call kan. Kalau macam bank call nak offer, kita dengar, kita diam kan. Tapi macam mana kita nak atasi daripada orang diam pula kat kita. Sebab kita nak buat call calling ni. Jadi benda tu kita kena tahu cara-cara untuk kita dapat respon daripada klien. Maknanya bila kita call, klien tu akan terpaksa jawab. Maknanya dia takkan diam. Benda tu yang buat lagi senang kita dapat appointment. Kalau kita biarkan je, kita cakap, lepas tu dia letak, terus kita tak ada appointment. Sampai bila-bila pun kita susah nak dapat appointment kalau kita just cakap macam mesin. That's why benda bila kita nak buat call ni, kita kena tahu. Kita kena tahu taktik dia supaya dia boleh bagi respon. Okey, yang first ni contoh Habib buat lah. Okey, biasanya Habib akan cakap ni Habib daripada Habib Mutual, Encik boleh tanya sekejap. Bila kita tanya macam ni, contoh ni bila tanya sekejap ni, dia akan jawab boleh ke tak boleh. Satu lagi kalau kita nak lagi senang, kita cakap ni Habib daripada Habib Mutual, ni Encik nama dia, lepas tu kita diam. Jadi bila kita tanya dia akan jawab lah. Atau kita panggil nama dia. Tapi cara kita bercakap dengan dia orang ni, kita tak boleh cakap macam terlampau mendata. That's why tadi kita punya first step kita kena guna sheet tu. Guna sheet tu untuk kita dapatkan lenggok cara calling kita. Supaya dia jadi interested sikit lah nak berborak dengan kita. Tak adalah kita cakap tu macam mesin. Lepas tu kita just minta kebenaran dia lah, nak cakap dalam seminit ke ataupun benda ni just nak tak payah pun tak apa, minta kebenaran pun boleh. Sebab biasanya kalau kita minta kebenaran ni just nak cakap dalam 1 minit ni, biasa kalau kita minta ni dia akan cakap dia busy. Tapi tengok orang lah, kadang-kadang dia okey, kadang tak okey. Kalau dia kata dia busy, minta dia kebenaran sekejap je saya nak cakap. Minta kebenaran dia, kita selit. Tujuan saya call ni just nak extend kita punya expertise melalui kepakaran, mendapatkan pulangan yang lebih tinggi melalui Dana Islamic Public Mutual. Kita cakap lah kan, average fund apa yang kita nak bagi Islamic kan. Lepas tu nombor 2 ni, trust fund nombor 1 di Malaysia. Kita just offer dia sebab kita ada fund yang nak declare dividend. Sebab bila klien ni, bila kita cakap ada dividen nak declare, diorang akan nak dengar. Sama juga macam contoh bila kita punya duit sendiri, kita tahu dividen ASB nak keluar. Kita mesti macam, ujung tahun ni dividen dah nak keluar ni, ASB dah boleh nak belanja. That's why kita akan suka benda tu. Jadi bila kita suka, orang lain pun mesti akan suka. That's why bila kita cakap tu, kita bagi dia info sikit. Supaya dia nak dengar apa yang kita nak bagi tahu. Lepas tu kita just set appointment lah.
Biasanya kalau Habib lah dekat step sini biasa dah ada dah nombor 1 ke nombor 2 ni memang dah ada appointment lah. Memang dah lock appointment. Yang nombor 3 ni pula contoh kalau dia tak minat. Kita boleh tanya dia kenapa dia tak minat. Lepas tu kita tanya, kadang orang tak minat ni sebab dia ingat kita nak ambil duit dia. Tapi kita bila dia cakap tak minat tu kita tanya kenapa. Tapi kita tanya dia balik, pernah tak buat unit amanah melalui EPF akaun 1? Sebab kebanyakan orang tak tahu yang EPF akaun 1 ni boleh bawa keluar duit. Sebab benda ni, sebab bila kita buat pilot mutual ni kita tahu tau, sebab kebanyakan orang tak terbuka untuk ambil tahu pasal EPF akaun 1 ni. Jadi mana yang tahu tu dia akan cakap lah macam dah ada ejen ke, nak dapatkan feedback ke, just in case macam nak buat free review ke. Contoh macam Habib, kalau Habib cakap biasanya Habib just nak buat free review lah, nak tengok fund portfolio Encik ni dah make profit ataupun belum. Kalau belum, boleh tak Habib just nak buat free review and just nak jumpa Encik dalam 10 to 15 minit saja. Biasanya kita akan cakap masa yang paling pendek lah, tapi bila kita dah jumpa dia, biasanya setengah jam ke sejam lah. Kan? Bila kita nak klien ni, dia tak kenal kita, jadi dia tak akan suka nak jumpa kita. Jadi kita just ambil masa yang sikit je. That's why bila kita jumpa, kita repo-repo boleh jadi 2 jam. Kita dah macam Habib biasanya kalau jumpa klien melek-lek lah. Sebab dah berborak je kan. Sebab biasanya nak closing berborak ni dia makan masa sikit daripada present yang macam detail-detail ni. Nanti klien pun jadi detail juga Mat kan. Apa dia? Bila kita terlalu cerita pasal detail, nanti klien pun akan jadi lebih detail ke macam mana? Yes, sebab saya pernah try lah. Sebab Kak Indah dulu pernah bagi macam sales kit banyak sangat kan. Asal ada sales kit saya ambil, asal ada sales kit saya ambil. Beg saya penuh dengan sales kit. Tapi bila saya bawa sales kit tu semua tu mengenai fact and figure. Jadi macam apa benda banyak sangat kan? Bila banyak sangat nombor, klien tanya, okey, sekarang ni ada banyak ni, lagi 3 tahun ada berapa banyak? Sekarang ni ada banyak ni, lagi 10 tahun ada berapa banyak? Lepas tu dia suruh saya kira. Bila dia suruh saya kira, saya jam lah. Jadi bila saya dah jam, saya akan tutup semua saya punya sales kit, saya berborak dengan dia. Jadi bila kita berborak dengan dia, saya dah balas balik itu, saya berborak pasal dia punya kehidupan. Dia punya live lah. Bila kita dah borak pasal dia punya live tu, dia dah lupa lah tadi yang nombor-nombor tadi tu. So selalunya apa yang Habib cerita dengan klien bila tanya pasal live tu, apa dia? Macam mana Habib start? Biasanya Habib akan cerita pasal macam contoh dah berapa lama kerja kat sini. Lepas tu macam oi lama betul lah mesti power ni kan. Lepas tu macam ramai staff ni duduk mana. Lepas tu macam hobi dia macam mana, apa yang dia buat. Lepas bila dah tahu semua tu, ambil sikit-sikit point. Lepas tu align ikut apa yang dia bagi tu. Okay. Lepas tu bila macam ni, lepas tu baru keluarkan satu track record sekeping kertas. Track record untuk Kuala Muncul yang dulu punya tu. Habis tunjuk return, okey habis tutup, borak lagi. Lepas tu bila dia dah nampak dah berapa persen dia dah lupa tadi nombor-nombor tadi tu. Lepas tu habis keluar form terus lah, tunjuk kat mana nak sign. Biasanya akan sign lah. Okay, ada soalan daripada Zuraini. Sebelum call Habib WhatsApp dulu tak? Contoh kalau warm leads, kawan ke, ada WhatsApp dulu ke? Biasa tak. Biasanya Habib jarang WhatsApp. Sebab WhatsApp dia tak layan. Kadang bila kita WhatsApp, dia akan abaikan. Lepas tu terus dia tak nak angkat kita punya call nanti. Sebab biasanya kalau satu klien Habib yang Habib call, Habib akan call. Lepas tu bila kalau contoh dia kata okey. Lepas tu dia dah kenal nombor. Habib akan pinjam telefon member ke siapa-siapa. Habib akan call pula nombor dia. Bagi dia macam segan lah. Bila segan dia akan okey lah, dia akan jumpa. Dia benda ni bila kalau tak ada orang kat phone, Habib ambil nombor orang lain, phone kawan ke apa, call dia juga. Yes. Kita kena ambil supaya benda tu bila kita call yang kedua pakai nombor orang lain tu,
Dia bila kita macam time kedua ni kita dah boleh macam marah dia sikit lah. Bukan marah, macam kak apa ni kak, tak angkat nombor saya ni, tadi kata okey. Dia jadi segan. Bila Cara jadi segan, cara Habib cakap pun datang. macam bergurau. Kita macam apa ni kak, macam ni, aduh kak tak sporting macam kita main-main. Macam saya suka berborak-borak kan. Jadi dia macam dah segan, dia nanti dia akan okey, dia akan datang tadi akak busy, dia akan tipu lah. Bila dia tipu dah sama kita boleh pergi juga. Dia akan suruh datang juga. That's why benda tu sebenarnya buat call calling ni dia just idea je. Macam Habib dia akan datang macam secara macam tak sengaja. Sebab dia lebih senang lah. Okay, apa lagi teknik-teknik yang Habib rasa macam boleh datang dengan sengaja tu? Kadang-kadang orang dia tak ada idea. Dia tak ada idea, dia macam jam. Macam mana Habib mendapatkan idea-idea untuk telefon klien ataupun nak berborak dengan klien? Okay, biasanya Habib macam kadang Habib dulu selalu, sebab dalam telefon, bila Habib buat call calling dulu, Habib akan macam contoh klien yang tak angkat. Macam first Habib call, klien tu tak angkat. Dia tak pernah cakap pun Habib. Okay, Habib akan save nombor dekat dalam handphone. Save sampai dah memang banyak lah nombor telefon klien yang tak kenal pun dalam telefon. Jadi bila lepas satu appointment, kita kena macam kita ni, macam Habib ni, bila kita mobile tau, kita bergerak-gerak. Kalau kita nak mengharapkan list, contoh list nama dekat dalam beg, buang masa. Okey, jadi Habib akan biarkan phone nombor dalam handphone, Habib akan call, Habib akan scroll nama-nama yang tak pernah call tu. Habib akan buat call je sampai dapat appointment. Jadi benda tu tak putus. Benda tu kita buat tak putus. Jadi benda tu keep continue je. Jadi tak adalah kita buntu. Sebab kalau kita tak ada nombor dalam telefon, tiba-tiba beg kita pula jauh ataupun list kita tu tertinggal, takkan kita nak usung, contoh beg sales kit kita kan. Beg sales kit kita dekat kita bawa. Tapi list kita dalam laptop, tak bawa laptop. Macam mana kita nak buat call? Kan? Betul tak? Betul. Itu yang nanti terus tak buat call tu, relax je kan. Jadi that's why lah benda tu bila macam Habib suka simpan nombor klien yang kenal tak kenal. Janji bila dalam time phone free, Habib boleh call. Lepas tu call je lah. Call memang keep buat call je. Maksudnya tak ada stok. Sebab kenapa tadi mindset dasar aku bulan ni nak kena dapat gaji 5,000, nak kena buat say 250,000. Yes, betul. Okay. Sebab masa first month macam tu lah. Lepas tu second month macam tu, lepas tu makin lama sebab makin lama kita nak grow kan. Sebab masa makin bulan ketiga ke bulan keempat ke, Habib dah kena letak deposit kereta BM. Dia lagi buat kerja tu. Bila dah ada komitmen yang kita nak kena tanggung tu, dia lagi dah auto lah. Dah tak ada fikir lepak, tak ada fikir apa semua dah. Memang fikir kan nak cari duit untuk deposit je, no payment. So, jadi kata apa saja kerja pun jalan pun buat je lah Betul. Okay, Wanda tanya, kalau klien garang macam mana? Jawab call bunyi macam garang je. That's why bila garang ni kita kena jadi lembut. Sebab macam contoh Habib bila klien tu cakap macam garang, Habib akan sorry macam main-main. Dia bukan main, dia macam hello. Dia macam sorry ni cik ni tak ni cik Habib ni. Just nak buat review dengan cik Puan Wanda. Puan Wanda tak pernah tak. Bila that's why benda tu kita kena tahu kita punya yang sheet tadi tu, transport of feeling, high intensity, high energy tu semua. Tu that's why bila dia garang, energi kita tu macam mana. Kita kena low kan lah. Kita tak boleh lah garang juga. Macam Habib biasa dengan klien kalau macam akak ke, dia lembut-lembut, Habib macam bukan garang lah, suara tinggi sikit lah. Bagi macam dia macam okey Habib, okey dengan cakap sikit lah. Kakak ni kan. Jadi kita kena tahu tone kita dengan klien. Contoh masa starting tu pun kita kena main two-way communication. Biar dia jawab berlawan-lawan. Tak ada kita cakap seorang. Okay, ada soalan lagi nak tanya. Ni contoh skrip yang Habib guna bila dia buat call calling. Bila dia dapat nombor, dia call klien dia,
Ni antara skrip-skrip yang dia pakai. So mungkin korang ada soalan nak tanya, boleh tanya. Segan boleh type dekat chat room. Okay, dia bagi 3 step kat sini. Ni antara dialog yang Habib guna. Okay, ada step 1, 2 dan nombor 3. Ada soalan. Boleh bagi contoh tak nak start bila call kawan lama? Okay, soalan daripada Ayu. Actually pada Habib lah, kawan nak call kawan lama ni, dia sebenarnya Habib tak call sangat kawan lama, tapi adalah call. Sebab kawan lama ni, sebab masa Habib start buat benda ni mula-mula, kawan-kawan lama semua macam tak support. Kan? Bila dia tak support, kita kena tunjukkan kita ni dah berjaya. Bila kita tunjukkan kita dah berjaya, nanti automatik dia akan okey dengan kita. Time tu barulah dia lagi senang. Macam kawan lama ni sebenarnya, kalau mula-mula kita starting nak call kawan lama ni, dia macam ada, dia ingat kita nak rekrut semualah. Sebab dia akan cakap macam nak buat MLM lah, benda-benda macam tu. Jadi that's why bila kawan lama ni, dia better cari stranger, better cari orang baru, lagi senang daripada kawan lama. Sebab kawan lama ni, dia seorang je, dia 2-3 orang je, tapi bila kita cari orang baru, kita boleh dapat lagi banyak. Yang penting kita percaya rezeki tu ada. I see. Itu Habib punya pandangan lah. Sebab memang Habib buat benda ni, Habib fikir okey, aku kalau rezeki aku kat sini, aku buat benda tu. Jadi Habib macam contoh, Habib punya klien tak ada kawan-kawan. Tak ada kawan-kawan dengan family member masa mula-mula tu. Lepas dah 3-4 tahun, dah okey, dah stabil, macam dah okey kan dalam industri, baru Habib pergi sikit-sikit dekat try lah, just try dengan apa? Circle. Sebab lagipun bila kita buat call kawan lama ni, klien-klien kawan ni, dia ada leceh sikit bila contoh market down sikit pun dia dah risau, dia akan bantai kita. Bila klien ni kita senang sikit nak handle. Kawan ni tahu lah. Kawan ni kan lagi teruk daripada orang yang tak kenal kan. Dia punya PL kan. Dia macam tu. Sebenarnya lah kalau bab macam duit ni kan. Tu pada Habib lah macam tu. So Ayu, kalau boleh janganlah cari kawan lama, cari yang baru. Okay. Kat Malaysia ada ramai orang. Okay. So Zulaika tanya, boleh bagi contoh untuk call referral? Dia tak contoh ayat Habib guna untuk call referral. Lagi senang. Macam referral ni, dia kalau biasanya dengan referral dengan klien ni, nak dapat referral ni, dia senang lah. Pergi jumpa, berborak dengan dia, tunjuk dia punya report, minta dia nombor telefon dia, lepas tu suruh dia bagi tahu je. Maknanya macam contoh Habib dia referral ni, tak ni tadi Encik ni apa? Cik siapa-siapa lah bagi nombor. Encik Azmil bagi ni, dia suruh call. Lepas tu dia senang je sebab kita boleh petik nama dia orang. That's why bila nak call referral ni, kita suruh orang yang kita minta yang okey dengan dia. Jadi kita kena cakap ke dekat kita punya klien tu? Cakap lah senang sikit. Habib role play dengan Kimi lah. Habib role play, contoh role play dengan Kimi. Okay, akak refer Kimi dekat Habib. Contoh. Akak refer Kimi dekat Habib. So Habib call Kimi. Okay. Assalamualaikum Cik Kimi. Salam. Ni Habib ni. Habib daripada mana? Ni Habib ni, Habib Private Mutual. Tak, actually Habib call ni sebab hari tu Habib ada jumpa klien Habib, Puan Azlinda. Cik Kimi kenal? Azlinda mana Azlinda Magata, kerja PM tu. Dia kata Cik Kimi ada tanya-tanya nak buat Private Mutual. Betul, ada. Itulah, awak jaga akaun dia ke? Actually Habib jaga dah lama dah sebab dia kata Cik Kimi memang baik lah. Jadi tu Habib rasa macam
terpanggil nak call Cik Kimi tu. Jadi Dia itulah ingat. cakap saya baik. Ya, dia cakap Cik Kimi baik. That's why lah Habib call ni. Nak set appointment dengan Cik Kimi. Market okey ke sekarang? Apa dia? Market okey ke sekarang? Alhamdulillah Cik Kimi. That's why lah Cik Azinda berani bagi nombor Cik Kimi ke Habib. Sebab market okey. That's why Habib just nak set appointment dengan Cik Kimi dalam 10 to 15 minit. Sekejap Cik Kimi. Habib datang office Cik Kimi ataupun kita breakfast sama. Bila? Esok boleh tak? Esok pagi pukul 9. Esok pagi tak boleh, saya ada hal. Saya ada meeting pagi esok pukul 9 pagi. Ada meeting. Pukul apa? 9 pagi esok saya ada meeting. Cik Kimi datang office pukul apa? Saya datang office pukul 7.30. Macam tu pukul 7.30 saya jumpa Cik Kimi. Okey tak? Sebab sebelum Cik Kimi masuk office tu, kita jumpa sekejap. Saya janji 10 minit je Cik Kimi. 7.30 boleh, tak ada masalah Cik Kimi. Okey, alright. Boleh. Okey Cik Kimi, jumpa esok Cik Kimi. Alright, boleh. Alright, terima kasih Cik Kimi. Assalamualaikum. Rahmatullah. Nampak? 7.30 pun 7.30 guys. Pergi juga jumpa. Sebab bila kita nak satu lagi kalau perasan, tengok tak nada macam mana cara Habib cakap dengan Cik Kimi. Sebab bila kita nak bercakap dengan klien, walaupun dia referral ke, dia baru ke, kita kena bagi dia selesa. Macam kita berborak dengan kawan, dia tak ada terlampau rasa pressure tau. Sebab dah lah dia tengah kerja, kita call. Lepas tu bila kita cakap bertalu-talu, dengan tak ada rasa macam, tak ada rasa comfort tu, dia akan tolak lah kita informasi. Jadi bila kita cakap dengan kawan, dia macam lagi easy kan, senang sikit lah. Okay, Tok Zulaika itu contoh kalau call referral. Dan akak nak tambah sikit Satu lagi bila korang minta referral tu, bila klien bagi, selalu akak akan tanya, dia ni company apa? Ataupun dia orang mana? Kadang-kadang akak terus cari supaya bila kita call tu, kita tahu, oh itulah Cik Kimi, Cik Habib ada beritahu saya, dia dulu sama-sama belajar dekat UK dengan Cik Kimi. Itu dia cerita dia cerita, dia memang dah lama dengan saya. Dia selalu kalau cuti-cuti tu korang pergi travel kan? Betul. So masa kita call, kita terus cakap macam tu, so kat situ dah ada engagement dengan klien tau. Yes. Ataupun Cik Habib beritahu saya, Cik Kimi ni orang very dynamic person kan, in Ericsson, ataupun Cik Kimi ni memang high flyers ni zaman sekolah dulu. Kan, tengok Cik Kimi pun dah sengih, dah gelak dah. Mesti senang appointment. Jadi selalu akak akan tanya terus apa benda yang akak nak hook lah, orang panggil hook kan bila call client kan, bila referral tu. Kita akan lagi senang kita nak bercakap dekat klien tu ada topik. Okey, Ayu tanya lagi satu Habib. Lagi satu macam Ayu ada ramai customer. Ramai customer Ayu ni macam mana nak start propose? Sebab diorang dah tahu previously Ayu jual hotel, sekarang nak propose unit trust pula. Macam mana tu Habib nak buat? Okey, macam yang ni sebenarnya sebelum ni Habib pernah lalui juga benda yang sama. Sebab sebelum ni Habib jual kredit card tau. Jual kredit card yang macam tepi jalan, jual kredit card. Jadi bila Habib jumpa, Habib call balik semua klien-klien Habib yang pernah Habib jual kredit card dulu, yang marah ke, yang tak suka apa semua. Habib call diorang. Lepas tu Habib akan cakap kat diorang apa tau. Habib cakap dia, Assalamualaikum Cik Zul. Ni Habib ni ingat tak dulu yang Habib ada jual kredit card tu? Dia kata, ingat. Tak, actually Habib call ni sebab Habib ada satu retirement plan. Actually benda ni lagi bagus lah untuk Habib bantu Cik Zul. Jadi Habib just nak jumpa Cik Zul lah. Dalam 10 to 15 minit just Habib nak share dengan Cik Zul lah, sebab dia bagi return average dalam 10 to 50%. Tapi under public mutual, under bank. Jadi boleh tak Habib just nak jumpa Cik Zul sekejap? Sebab benda ni Habib akan guna opportunity pula bagi dia terbuka lagi. Sebab benda ni macam referral ni kita just kita nak start propose dengan dia macam tu lah. Kita bagi opportunity, bagi dia peluang kan. Supaya dia nak dengar lagi. Walaupun tak kisahlah macam pernah bagi dia jual dia hotel kan. Dulu
macam ni mungkin boleh macam ni. Dulu saya jual hotel kat ni. Lepas tu cakap ni just nak share dengan Cik Ayu lah. Ni satu opportunity ni untuk retirement dia bagi return average dan percent dia macam ASB. Kita bagi dia macam apa? Dengar benda yang best. Contoh dividen ke, bagi opportunity ke untuk retirement scheme ke, retirement plan ke. Kita bagi dia lagi ni. Dulu pernah propose apa? Pernah jual dekat Cik Ayu pasar hotel. Tapi kali ni Habib nak tolong untuk Cik Ayu buat profit pula. Mesti dia macam, oi betul juga, boleh juga. Boleh lah. Kita bagi dia opportunity tu, bagi dia dengar lagi. Sebab dulu memang banyak macam ni. Jumpa balik klien-klien lama, cakap nak bantu daripada side lain. Sebab sebelum ni masa jual credit card tu Habib jual personal loan juga. Dalam masa sama, Habib jumpa yang personal loan tu, Habib cakap dia actually yang loan personal loan ni Habib tolong Cik Ayu untuk bantu untuk cover Cik Ayu punya hutang-hutang untuk settle hutang. Tapi yang ni sebab nak company lain kan, tapi yang ni Habib nak bantu untuk kita buat duit pula, untuk kita growkan kita punya retirement plan. Dalam saya membantu dalam segi dapatkan duit balik. Okey tak cik gini? Dia macam tu. Maknanya dekat sini kita macam Habib dah bagi dia jual benda-benda yang tak apa nak elok lah, personal loan kan. Bagi dia hutang. Tapi Habib bagi dia opportunity satu lagi untuk dia cover balik dia punya kehidupan untuk retirement plan dia tu. Jadi opportunity lah untuk kita buat dia punya macam bagi dia dividen ke, share dengan dia. Tapi biasanya cakap nak share lah. Nak share, nak tolong kan. Nak share bagi dia suka dengar. Tak adalah benda tu macam pressure sangat. Okay, lagi satu soalan daripada Fitra. Macam mana kalau dia dah appointment masa call, tiba-tiba batal appointment tu, Habib call balik on the spot ke or balas kat WhatsApp? Biasa Habib akan call balik, dia tanya bila biasa call lah. Sebab biasa kalau dia batal appointment, call dia balik, benda sama, kita tanya dia bila boleh jumpa lagi. Nak set appointment baru. Okey, contoh kita appointment dia pukul 9. Kan? Pukul 9 tapi cakap ada appointment, ada meeting lah. Kalau macam tu Habib jumpa time lunch hour lepas Cik Kimi meeting. Lunch hour sekejap je. 10 minit je. Habis 10 minit je. Maknanya kita setkan dia time lepas tu. Kalau dia tak boleh lunch hour, busy juga, kita set dia petang. Maksudnya mesti hari tu juga jumpa dia, mesti cuba. Maknanya hari tu juga maknanya kita set. Selagi dia tak bagi, kita set. Tapi ingat bila kita nak set appointment ni, nak set appointment dengan klien kita buat call ni, kita kena tetapkan masa dia. Kita tak boleh tanya dia bila. Kalau kita tanya dia bila Cik Kimi free, memang takkan free punya. Jadi kita tanya dia pukul 9, pukul 12, pukul 4, pukul 5. Kita yang setkan dia time. Nanti dia akan pilih time tu. That's why bila macam Habib call, Habib akan setkan time dia. Sebab bila Habib setkan time dia, senang Habib nak setkan dekat jadual tadi tu. Lepas tu kita boleh buat call lain untuk kita setkan another appointment. Sebab kalau kita tanya dia bila, dia kata nanti saya bagi tahu. Kalau saya bagi tahu nanti, maknanya memang tak ada harapan lah klien tu. So maksudnya Fitrah call balik klien tu Jangan tunggu, jangan WhatsApp. Kalau dia cancel, terus je set tengah hari. Tak boleh tengah hari, petang. Kalau kecuali kalau dia memang betul-betul bila kita call tak angkat, lepas tu bila kita tanya nak appointment, dia balas WhatsApp, kita boleh reply kat WhatsApp. Tapi kita tetapkan masa juga. Pukul 3 okey tak? Saya datang. Actually saya dah on the way dah ni. Bila kita cakap kita dah on the way tu, dia serba salah tak apa, Habis tunggu kat bawah office lah, kat kafe bawah ni. Cik Kimi habis meeting, kita jumpa kejap lah. Bila kita kat bawah tu, dah senang lah. Tapi biasanya kalau macam tu, dia akan, bila dia meeting, kita tunggu kat bawah, lagi senang. Dia tunggu je.
Masa kita tunggu tu kita buat call yang baru. So maksudnya Ah. jangan terus give up oh klien ni cancel, terus je cancel. Tak. Kita kena cuba. Bila Antara kita ayat sampai- dia, saya dah on the way dah ni. Saya dah sampai kat bawah. Okay. Saya dah nak sampai dah ni. Saya tengok kafe bawah ni lah. Tunggu lah sekejap. Lepas dalam masa kita tunggu jangan kita buat apa, kita buat call baru pula. Sebab jadual tadi kosong lagi ni. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Nampak banyak tak idea Tak apa, Ayu tanya je. Sorry banyak tanya. Last question. Biasa frontliner kan masa tak menentu and diorang selalu busy. Macam mana Habib handle? Habib ada ke klien frontliner? Frontliner Frontliner biasa apa lah? Doktor Doktor ke? Doktor. Dia ada doktor lah, klien doktor. Doktor, nurse, specialist, Ah. pakar, polis. Biasa saya punya klien macam saya ada doktor ada 3-4 orang lah. Memang susah gila nak jumpa, tapi memang saya set jugalah, memang dapat jumpa lah. Paling kalau tak pun doktor ni saya jumpa hari Sabtu Ahad. Sebab kalau doktor spesialis ni diorang Sabtu Ahad diorang tak ada operation. Dia Ahad dia tak ada operation, dia akan ada hari Sabtu je. Jadi setkan hari Sabtu Ahad lah. Tapi sebenarnya yang paling penting bila nak buat call calling ni, jangan set mind kita yang klien busy. Kan Habib cakap tadi, mindset betul. kena nak gaji 5,000. Itu yang paling penting. Keluar rumah dah tahu dah, okay hari ni aku nak pergi appointment 3, close easily and effortlessly. Yes. Klien tu itu memang busy Habib macam tu lah mula tu. Memang nak keluar rumah memang nak close je. Dah tak ada fikir lain dah. Ya, tak kira lah dia doktor ke, profesor ke, dia busy ke tak busy, itu tolak belakang. Yang penting kita call dulu. Sebab saya punya klien doktor tu, mula-mula saya jumpa dia pakar, dia pakar tulang. Dia doktor tulang. Dia selalu operation lah sebab dia operate saya punya bahu juga. Dia operate saya punya bahu, saya pernah tunggu dia. Dia cakap pukul 9. Tapi hari tu saya nak jumpa dia, pukul 7 pagi dia dah masuk OT lah. Sebab saya tengok dia punya last scene dia pukul 7. Lepas tu saya tunggu lah kat bawah clinical tu. Saya tunggu bawah clinical tu, pukul 12 baru dia keluar. Nampak Tapi tak saya persisten Persisten Habib tu nak. Saya masa dalam setiap sejam saya mesej dia. Saya kat bawah ni, doktor dah habis ke? Pukul 11 saya mesej lagi, pukul 12 saya mesej lagi. Kalau dulu masa sebelum PKP tu, kalau saya pernah ada post dekat IG dekat dalam klinik tu saya tengah tunggu tu. Okay. Memang saya tunggu doktor ni agak perit sikit lah, tapi bila dapat diorang tu Doktor tu doktor ni Sing Habib cakap English kan? Sing. Dah lah dia cakap English 100%. Bila macam Habib, klien Habib banyak speaking lah. Macam Habib ni nak speaking tak apa nak handal kan. Bukan tak handal, memang tak handal pun. Jadi bila kita keluar rumah tu, mindset Habib ni nak close je. Habib tak kira lah dia cakap orang putih ke, dia cakap Tamil ke, Sing ke, semua Habib pergi. Sebab benda tu kita nak kan. Jadi bila kita nak tu tak ada benda yang boleh halang kita. Dinding tu kalau boleh langgar, kita langgar. Itu dia punya macam mindset lah kan. Tu Habib lah. Memang kalau nak, sebab Habib banyak klien yang bila dia bercakap tu macam ada yang memang daripada UK punya belajar kan. Sampai ada sekali tu dia cakap tak faham langsung. Tapi bila dia tanya, oh ni 8 to 12%, average 8 to 12%, ulang-ulang 5 years lah. Dia cakap, okay. Dia tak nak, kadang diorang ni pun terabut juga. Diorang nak cepat je. That's why bila satu lagi, bila kita nak buat call ni, kalau boleh, kita cari klien yang potential tu, dia besar lah, orang-orang besar. Contoh high net client. Sebab bila high net client ni, bila kita nak closing dia, kita tak makan masa lama. Sebab dia orang busy. Satu lagi diorang ni tahu kalau kita cakap public mutual return macam ni, lepas tu dia senang, dia akan okay public mutual, public bank. Jadi benda tu diorang dah tahu dah, okay ni bank. Senang nak memang bank lah, siapa tak percaya bank kan.
Jadi benda tu dah senang, that's why dia senang je. Kita cakap lah macam mana pun. Janji kita bagi name card kita bank, yang okey je. Alright, Ah. okay. So let us go to next slide. Okay, ni antara teknik macam mana Habib buat tai chi. Okey. Macam mana? Macam Macam mana ni, Habib tai chi klien? Kan klien kan banyak-banyak macam-macam. Macam-macam lah apa Klien cakap. alasan. Macam mana Habib Saya tak minat. Macam tu. Saya tak minat. Okey, biasanya Habib kalau mula-mula tanyalah tak minat kenapa. Okey, lepas tu bila tak minat kenapa dia cakap-cakap dia bila cakap ni lah ni ejen ni. Oh ya ke? Itulah. Actually lepas bila dia dah align dia, sebab tai chi bila Habib suka align. Klien-klien Habib semua Habib align. That's why bila macam dengan Dr. Sting tu, bila Habib align dengan dia senang. Walaupun dia Sting, Habib kan Melayu kan, lepas tu cakap Melayu pula. Habib align dengan dia pasal dia cakap dia suka main basikal juga. Jadi Habib align dengan dia pasal main basikal. Tapi bila dah align dengan dia dah lupa lah benda-benda lain. Contoh dia cakap tak suka tadi kan. Sebab macam Sting ni, diorang ni macam Habib tanya dia. Dia ada main macam bond dekat bank tau. Macam apa benda tak bank guarantee punya tu, yang return bagi sebab dekat bank tu ada bank guarantee juga. Dia punya return tu kan. Jadi bila Habib align dengan dia balik, cakap balik pasal return ni semua, lepas tu dia okey balik. Sebab kita dah masuk dalam dunia dia. Bila kita dah align ni maknanya kita dah masuk dalam dunia dia. Bila kita dah masuk dalam dunia dia dah suka dengan cara kita, dia akan easy untuk terbuka dengan kita and bagi kat kita lah. Kita close dengan dia. So itu antara teknik align. Apa yang dia masukkan dengan tai chi adalah first kena align. Align, yes. Memang Memang contoh tadi biasanya Habib cakap kan. Contoh Habib kita buat role play. Tak nak lah Habib, apa tu saya tak minat lah invest kat unit trust ni. Saya tak berapa yakin lah. Oh ya ke? Cik Imi sebenarnya pernah buat dah? Tak pernah pun, tapi dengar-dengar je orang cakap. Oh ya ke? Pula actually macam apa yang Habib sebelum ni Habib jumpa klien Habib memang diorang memang terbuka lah untuk dengar dengan unit trust ni. Tapi actually memang market untuk private mutual ni return dia kalau kita buat average 3 hingga 5 tahun, average dia memang dalam 8 to 12%. Jadi benda ni jarang lah benda ni tak tak profit. That's why Habib jumpa Cik Kimi hari ni. Cik Kimi, ni gambar Cik Kimi yang kereta. Oi, pakai Mercedes Cik Kimi Saya dulu minat juga Mercedes ni, tapi itulah member saya suruh beli BMW pula. Ya ke? Dah beli ke belum? Dah nak beli lah, tapi itulah tengah fikir lagi. Kalau punya Mercedes dah lah macam lawa sikit kan. Macam dah modern lah. Macam dulu macam tak macam atuk-atuk. tak tahu sekarang dah macam dah canggih-canggih, lampu-lampu pun dah lawa-lawa sekarang. Lampu kacang panggil lampu kacang. Tahu awak lampu kacang Tahu. Sekarang Habib pakai kereta apa? Sekarang Habib pakai kereta apa? Sekarang ni pakai kereta biasa-biasa lah dulu mula. Pakai Honda Jazz je. Itulah ingat tengah fikir-fikir lah antara Mercedes dengan BM. Tu tengok lawa betul kereta Cik Kimi. Gambar ni ambil kat Genting kan Cik Kimi? Kat Genting tu memang. saya pergi trip dengan kawan-kawan saya saja je lah photoshoot. Itulah sebab saya pun ada juga ikut member bawa Mercedes kan. Syok juga kat dalam. Tu macam tengok dia orang pun selalu penat naik Genting semua kan. Memang jadi itulah. Cik Kimi, itulah jadi macam sekarang ni punya situation ni. Macam yang Cik Kimi sekarang dah pernah ada account dengan Private Mutual? Tak pernah. Tak pernah. Habis macam mana Cik Kimi kata tak minat tu? Taklah, kawan-kawan saya lah. Dia orang lah yang bercerita. Saya dengar-dengar je kan. Oh ya ke? Biasa tu ini kadang ni dengar je lah tapi kita tak tahu kan. Ni that's why Habib datang ni. Habib nak tunjuk ni ada track record klien Habib ni. Sebab ni dia punya return ni dia buat 3 tahun average dia 8 hingga 10% Cik Kimi. That's why Habib just nak propose kat Cik Kimi.
Just kalau Cik Kimi ni, Cik Kimi boleh try lah. Saya bukan nak paksa, tapi Cik Kimi boleh cuba. Cik Kimi boleh try, tengok macam mana. Okey. Nanti every 3 month Habib akan jumpa Cik Kimi. Untuk kita, Habib akan tunjukkan report dia. Sekarang ni, first Cik Kimi boleh buat pengeluaran melalui KWSP akaun 1. Jadi Cik Kimi tak payah nak keluar duit. Benda ni senang je. Cik Kimi guna akaun 1 je. Cik Kimi ada akaun tak? Ada? Ada. Cik Kimi dah pernah buka? Boleh? Cik Kimi cuba cek ada berapa dalam akaun Cik Kimi. Saya ada 850,000. Oh, 800,000. Tu cuba Cik Kimi tengok dekat withdrawal tu ada berapa Cik Kimi. Ni ada 310,000. Dekat situ maknanya ada member investment scheme tu. Yang tu yang Cik Kimi boleh bawa keluar Cik Kimi. Oh. Daripada 300 tu, katalah 300,000 Cik Kimi boleh keluar. Cik Kimi bayangkan kalau average return dia 8 to 12%. That's why kat sini, macam Cik Kimi dah tengok kan Habib punya klien. Habib punya klien pun Cik Kimi tengok berapa ramai Habib dah jaga. Jadi memang diorang ni every 3 month memang diorang Habib akan datang jumpa diorang untuk review. That's why bila kebanyakan klien yang cakap benda ni macam tak okey, biasanya diorang ni tak tahu cara sebenarnya. That's why Habib datang ni adalah wakil daripada Public Mutual untuk jaga akaun Cik Kimi. That's why Habib cakap Habib nak datang 3 bulan sekali. That's why 3 bulan sekali tu kita akan buat pengeluaran jugalah. Untuk kita buat penambahan lah. Sebab bila lagi banyak kita taruh, lagi banyaklah dividen dia. Kan? Contoh kalau macam Cik Kimi tanam pokok 1, takkan 1 tu Cik Kimi nak harapkan 1 lori dia punya hasil tu lah. Betul, faham. Cik Kimi kena letak banyak pun ada banyak yang datang. Faham, betul. That's why datang, okay Cik Kimi, yang ni form dia. Macam contoh kita akan register Cik Kimi lah. First kita akan register Cik Kimi. Kita akan buat pengeluaran first. Yang tadi tu daripada akaun 1 Cik Kimi tu. Untuk kita invest ke Islamic Fund. Yang bagi return dalam 10 to 15%. Okay lah, mana dokumen nak sign? Apa lagi dokumen awak nak? Just IC je, IC kopi Cik Kimi. Masya Habib, 10,000 gaji. Dia macam tu lah. Ni contoh macam tu. Memang Habib akan melirik bertukar-tukar. Dia dah tadi align, lepas tu dia direct. Memang Perasan? Siapa perasan? Dia repo Memang biasa dia indikator buat terus yang tu Cik Kimi je. lupa tak sebut unit trust. Terus lupa dah pasal unit trust. Sebab dia kan memang dia dah lari-lari dia macam terpukau sikit lah. Sebab kita dah cerita benda yang dia suka. Lepas tu kita cerita benda lain pula. Lepas tu kita cerita return. Benda yang manis kita bagi kat dia. Dan kita pun tertunggu-tunggu. Apa lagi dia nak tanya ni? That's why benda tu lah yang Habib buat sebenarnya. Pak Fitra kata itulah dari sembang-sembang terus ke back topik. Memang macam tu. Kadang-kadang ada juga klien yang bila dia dah kena repo, dia dah terangkat, dia pun hire, dia suka berborak. Jadi tugas kita sebagai konsultan untuk redirect dia balik. Jangan korang align, lepas tu tak redirect. Okay. Kan Sifu Tai Chi. Okay. Pandai Habib repo kereta. Okay. Ada soalan lagi korang nak tanya? Tu Habib dah tunjuk contoh macam mana dia align and then lepas tu dia redirect balik semula. Dapat tangkap? Okay. Alright. So next one. Okay. Ini antara contoh-contoh dia juga. Okay. Contoh-contoh. Ada soalan-soalan kat atas tu. Habib selang berapa hari follow up balik untuk orang yang cakap busy? Tadi saya rasa Habib dah cakap dah, memang dia akan follow up sentiasa. Memang dia akan everyday bila in between gap training tu dia akan terus call klien tu. Biasanya macam contoh dia hari ni dia cancel, esok Habib akan call balik. Contoh macam Cik Kimi. Habib ni. Hari ni okey tak kita jumpa? Lepas tu set balik time dia macam tu. Contoh kalau bila klien yang macam ni, Habib akan tanya, okey Cik Kimi, bila Cik Kimi free? Kalau betul-betul susah lah, contoh dia time tu susah, okey kita dalam hari Rabu, okey hari Rabu tu call dia pagi. Sebab bila kita call dia tengah hari ke petang ke, dah tak ada masa lah.
Jadi kita call dia pagi. Okey, Cik Gimi, tengah hari ni okey tak? Pukul 12. Jadi benda Terus tu hari tu terus tanya time sebab bila kita nak follow up untuk time ni dah tak payah nak lepo-lepo dah. Sebab kita dah borak dengan dia sebelum tu dah. Dia ingatnya. Contoh macam kita cakap okey hari Rabu kan. Rabu kita call Cik Gimi, ni Habib ni, Pak muncul yang itu call tu. Yang nak set appointment tu. Hari Rabu okey tak? Hari ni okey terus tak? straight forward je Tanya dia time terus je. Dia tak Okay. ada lama-lama sebab kita follow up kan. Okey, lagi satu soalan. Set appointment untuk venue berdasarkan tempat kerja prospek ke? Sebab kadang-kadang tempat diorang kan jauh. And how Habib boleh set 4 appointment dalam satu hari jika tempat prospek berbeza-beza? And macam mana Habib bagi masa untuk reach every appointment on the time? That's why bila macam ni, memang dulu Habib punya appointment sehari 4. Okay? Time, tempat Habib akan ambil dekat dengan office diorang. Memang pergi office diorang. Sebab bila pergi office diorang senang sikit. Contoh bila kita pergi office diorang, kita akan dapat referral sekali. Contoh walaupun new client, kita pergi kat office dia, dekat meja dia, contoh. Kita dekat meja dia, kita boleh tanya juga orang-orang keliling meja dia. Automatik kita dah dapat 2-3 orang klien kat situ. Okay? Lepas tu, jauh tu biasanya, that's why Habib akan set time dia pukul 9 pagi, 7, 9, 12, 4, 3, 6. Time tu sampai pukul 6 lah. Maknanya antara tu ada gap 2 jam, 3 jam untuk kita lari ke tempat lain pula. Tak adalah kita set pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 kan. Kita kena tahulah. Okey, contoh hari ni nak pergi ke Kelang pukul 8 pagi. 8 pagi Kelang. Lepas tu tiba ada appointment kat SCC. Daripada Kelang tu bajet lah. Kalau pukul 8, pukul 12 kita set kat SCC ni pula. Lepas tu pukul 3. Lepas tu pukul 6 last. Dia macam tu. Jadi kita kena tahu gap-gap dia dalam sejam dalam perjalanan tu. Dalam kereta tu sejam ke, dalam naik motor ke, kita kena tahu time dia tu. That's why kita kena tahu, that's why kena ada tadi tu, tracking tu. Tak adalah kita kelang kabut sebab kita boleh tengok okey lepas nak ke mana, okey pukul ni kita tahu. Tak ada, kita tak terkejar-kejar lah. Okey, ada klien kita dah align, lepas tu dia ramah terlebih. Lama pula cerita macam mana kita nak stop dan redirect dia. Sebab menyampuk macam tak sopan pula. Bila klien kita align, dia ramah terlebih tu kita mula layan lah. Lepas tu bila kita tanya lah, tu lah Cik ni, Cik Kimi dah pernah ada account tak? Kita tanya dia balik, dah pernah ada account tak dengan Private Mutual? Kita punya tugas untuk redirect balik. Kita tak boleh, memanglah dia okey, tapi kita kena lawan dia balik. Kita kena masuk je. Kita kena skip dia. Sebab kalau kita tak potong daripada tengah hari sampai petang tak habis cerita dia. Betul. That's why macam saya punya situation ni, kalau kita macam saya selalu cara closing saya borak, memang lama. Tapi macam mana kita nak atasi dia, memang kita kena skip diorang tu. Kita kena potong diorang. Sebab kalau kita jenis yang present yang tulis tak apa. Kita boleh tahu time dia macam mana kita nak pergi isi sampai form, sign apa semua. Bila kita align ni, dia memang kena ada kekuatan untuk potong dia. So no matter what, kita sendiri kena berani. That's why benda yang paling mudah, kita tanya dia contoh kalau new client lah, kita dah align dia, paling mudah kita tanya, dah pernah ada sebelum ni pernah ada account ke dengan Private Mutual? Itu paling mudah. Pernah ada account ke? Lepas tu align lah. Pasal account ni mula, lepas tu dah senang dah. Alright, okay. Alright, so Arab menjawab soalan. Okay, ini adalah antara contoh-contoh lagi calling script yang Habib guna. Ni ada intro. Okay, ada direct value statement. Ni macam tadi lah yang step tadi kita tunjukkan, tapi ni dah dicampur-campurkan lah. Assalamualaikum Cik Kimi, ni Habib ni, call daripada Private Mutual. Actually Habib call ni, sini kan, Private Mutual, tu diam, tunggu jap. Nanti akan cakap nama dia.
Lepas tu sebenarnya Habib call ni nak extend Habib kepakaran. Just nak tanya Cik Kimi pernah tak ada akaun dengan Private Mutual? Tu paling ringkas lah. Ataupun Cik Kimi, saya call ni actually nak membantu Cik Kimi untuk dapatkan pulangan yang lebih tinggi melalui dana Islamik yang terbaik. Kan? Yang bagi return average dalam 10 to 50%. Dia ada banyak cara lah. Paling senang Habib, apa yang selalu Habib buat sekarang ni, just tanya dia. Supaya cepat. Dia, pernah tak ada akaun dengan Private Mutual? Guna EPF akaun 1. Direct sikit lah. Itu memang direct sikit lah. Tapi that's why bila nak tanya dia direct ni, awal-awal ni kita kena bagi dia ada two-way communication tu. Supaya dia ada respon. Sebab bila dia tak menjawab, tiba-tiba kita tanya akaun 1 tu, dia ingat kita scam lah. Kenapa kau ni tiba-tiba nak tanya akaun 1 budak ni kau kan? That's why masa mula intro tu, kita kena bagi dia macam selesa nak bercakap sikit dengan kita. That's why kita kena ada lenggok-lenggok dia lah, cakap main-main. Macam, bukan main-main lah, dia macam ada dia punya intonasi dia tu kan. Ada naik turun dia. Janganlah baca macam membaca. Supaya benda tu lebih selesa untuk klien, untuk new klien. Sama macam kita lah, kalau dapat call kan, orang macam bercakap membaca kan, kita pun macam aduh berbeza kan. That's why benda tu kita kadang macam nak malas layan. Kalau dia ada rasa bunyi macam selesa, kita akan cakapnya. That's why kita pun banyak kedikat kan. Betul. Sebab kita, orang yang call kita tu macam layan. That's why kita pun ada benda-benda tu semua. Sebab kita pun ambil call orang. Ya, sebab kita ada emosi, kita mudah kesian. So kalau orang tu sedap bercakap, mesti kita bagi peluang. Okey, ni antara lagi calling script. Ni antara skrip-skrip yang Habib guna. Korang boleh juga guna. Dia ada direct value statement. Okey, macam tadi Habib tanya kan. Ada prompt statement. Prompt statement ni antara contoh-contoh yang korang boleh guna. Poin-poin ni kan macam benefit. Macam tadi kita cakap, contoh macam free insurance, free wasiat kan. Dekat kita boleh buat wasiat, dividen ada dividen nak declare bulan 12 ni. Lifetime income, group fund. Okey, ini tadi macam mana contoh nak set appointment. Okey. Tadi Muhammad Habib dah bagi tahu cara dia. Dia dah bagi tahu dah tadi skrip-skrip yang dia pakai, macam mana dia nak set appointment. Klien cancer ke, klien apa ke. Nampak kat sini pun esok pada pukul 9 ataupun 11 petang pukul 2. Everything is direct. Tak cancel, terus call pukul 12. Tak boleh pukul 3, tak boleh pukul 3 pukul 6. Kalau kita tak set time dia, memang susah kita nak appointment. Sebab kita tanya dia kan, sebab klien ni memang always busy je. Dia orang pun sekarang kerja kan. Jadi dia malas nak layan. Jadi kita setkan appointment untuk dia. Dia tak ada masa nak fikir time untuk kita. Kita yang kena set untuk dia orang. Okey, ada lagi soalan korang nak tanya? Okey, kita masuk juga sikit. Okey, ada lagi. Alright. Ini contoh handling objection. Okey, rasanya boleh buat role play juga kot yang ada consultant ni. Kena? Role play lah, dah ada consultant satu kali. Mesti ada bernas ni Habib boleh guna. Okey. Assalamualaikum Cik Kimi. Ya, waalaikumsalam. Ni Habib ni call dari Private Mutual. Public Mutual. Itulah actually Habib call ni just nak extend Habib service lah. Nak tanya Cik Kimi dah pernah ada account tak dengan Public Mutual untuk retirement fund? Ada dah, saya dah ada dah account dengan Public Mutual. Yang guna Cik Kimi yang guna EPF Eco 1 kan? Betul, pakai EPF Eco 1. Oh ya ke? Itulah Cik Kimi nak tanya. Bila last consultant Cik Kimi jumpa Cik Kimi tu? Saya jumpa dia lepas lockdown hari tu. Oh ya ke? Dah lama tu. Lockdown baru ni yang 2 bulan setengah tu. Oh ya ke? Baru jumpa lah. Baru je jumpa. Oh ya, itulah Cik Kimi. Actually Habib call ni sebab kita ada fund Islamik nak declare dividen.
Oh, ya ke? Jadi tu yang Habib call tu, just nak share dengan Cik Kimi lah, no obligation. Itulah, dia ada Cik Kimi cakap boleh tak juga Habib, itu, dia cakap juga ada fund nak declare dividend. ya, tu lah Cik Kimi Hmm. boleh tak Habib just nak set appointment Cik Kimi dalam 10 to 15 minit, just nak share aja. Just Nak nak buat jumpa apa, Cik Kimi eh? lah, kena jalan nak jumpa Cik Kimi, just nak kenal-kenal lah Cik Kimi. Nak Dalam masa sama kenal Habib saya. boleh, dalam masa sama Habib boleh tengok lah apa benda yang Habib boleh bantu Cik Kimi, sebab kita ada wasiat, free insurance, ada fund yang bagi life insurance kan. Jadi kat sini Habib just nak share dengan Cik Kimi lah. Tak ada apa-apa, just kita breakfast ke Cik Kimi, boleh tak Habib nak set appointment Cik Kimi? Ya, tapi saya dah ada konsultan dah, Habib. Oh ya ke? Tak, just tak Kau apa baru Cik Kimi. dia jumpa dengan itu. Ayolah, Habib jumpa ni sebab kita just nak tengok je lah, just nak review kan. Just nak jumpa Cik Kimi, tak ada apa-apa pun. Oh, Boleh tak Cik Kimi, Habib jumpa Cik Kimi esok dalam pukul 9 pagi. 9 pagi Awak daripada mana? Apa dia? Awak daripada mana? Oh, saya kat Air Bangsa je ni. Oh, dari bangsa. Pukul berapa esok nak jumpa? Pukul 9. Cik Kimi free tak? 9 boleh lah. Okay. Esok Habib jumpa Cik Kimi sekejap. Breakfast. Kita breakfast dekat kafe depan office Cik Kimi tu ke? Okey lah, boleh lah. Okay Cik Kimi. Sorry ganggu Cik Kimi. Tak apa, tak masalah. Alright, jumpa esok Cik Kimi. Assalamualaikum. Alright, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ah, nampak? Kimi ni kan, aduh. Kenapa? Memang power gila jugalah nak reply. Okey, nampak itu cara macam mana Habib handle objection yang klien dah ada consultant. Walaupun dia bagi tahu dah consultant, dia cuba. Dia tak gunakan cara jahat, tapi just nak jumpa, nak kenal-kenal. Itu ayat je. Nak jumpa, nak kenal-kenal. Tak apa, nak tengok je, nak review je. Okay, nampak tak? Kadang-kadang kita walaupun kita dah tahu klien tu ada konsultan, kita pun tak boleh lah cantas dia jahat sangat, cara jahat walaupun kita nak cari sale. Ataupun Kena boleh ada tanya, apa tu boleh tanyalah dana apa. Boleh saya tahu Cik Kimi apa melabur dana apa? Sebab kadang-kadang klien ni dia cakap dia dah invest, tapi memang ada yang memang dah invest dan ada juga yang tak invest tapi kata je dah ada konsultan. Betul. Saya tadi nak jawab sebenarnya memang dia jumpa tapi tak tamprin pun. Jumpa Jadi- borak-borak. Saya saja borak-borak macam tu tapi dia tak close pun saya. Saya tunggu juga ni bila dia nak minta chop. Okay. Alright. So antara lagi objection kita tengok. Busy. Saya tak ada masa lah, Habib. Saya tak ada masa lah, Habib. Ya ke? Cik Kimi, actually Habib call ni just nak ambil masa, sikit masa lah Cik Kimi, dalam 10 minit je Cik Kimi. Orang dah Yelah, kata saya tak ada memang tak masa, ada tak masa. lagi masa. Tak, sekejap je Cik Kimi sebab tak ada, Habib rasa memang macam rasa Habib call Cik Kimi, memang rasa macam nak jumpa je. Saya nak masuk meeting ni sebenarnya ni. Tak apa Cik Kimi, Cik Kimi meeting dulu, dalam lagi 2 jam, Habib datang jumpa Cik Kimi. Okey tak Cik Kimi? Nak datang jumpa. Jumpa tak dapat hari ni. Saya sibuk betul-betul ni. Ya ke Cik Kimi? Cik Kimi office kat mana? Saya office dekat Damansara Perdana. Wah, dah pasal mana dekat lah Cik Kimi. Cik Kimi, kalau Habib jumpa Cik Kimi lepas kerja Cik Kimi, pukul 5 ke 6 lah. Pukul 5. Awak daripada mana? Pukul 6 lah. Saya punya office dekat Damansara Perdana lah. Tapi saya tak janji Saya pun tak tahu Tak meeting apa. saya ada tu apa. Tak apa. Actually Habib memang kat area Damansara Perdana. Nanti lepas Cik Kimi habis meeting tu, Habib call balik Cik Kimi lah. Habib tunggu dekat area office Cik Kimi. Okey lah. Sebab Habib nak jumpa Cik Kimi dah tak dia dah lama, dalam 10-15 minit je. Tapi saya tak janji kalau saya tak angkat telefon jangan marah. Tak apa, saya WhatsApp message lah Cik Kimi sebab saya tahu Cik Kimi meeting. Okey lah. Tapi lepas Cik Kimi meeting tu, lepas Cik Kimi nak balik tu, Cik Kimi ni lah beritahu lah. Sebab saya tunggu Cik Kimi ni. Apa-apa awak update lah nanti saya. Saya tunggu bawah office Cik Kimi, area office Cik Kimi tu. Okey. Okey, dalam pukul 6 macam tu lah kan? Boleh. Okay. Tengoklah macam mana nanti Baik Cik Kimi. Saya memang area situ je. Okey. Okey Cik Kimi, terima kasih. Assalamualaikum. Rahmatullah. Nampak? Busy.
Okay. Kalau dia kata tak janji, Habib tunggu dekat office juga ke? Macam mana? Biasa sebab mula kan dah set, tapi bila dia kata tak janji tu, maknanya dia dekat office lah. Bila kat office tu, kita tunggu kat bawah office je. Habib pernah lalui situasi tu sebab diorang ni kadang banyak busy. Tapi Habib message diorang, Cik Kimi, Habib kat bawah office Cik Kimi, nanti kalau dah ni tunggu bawah ni dekat kafe. Jadi dia akan rasa bersalah bila kita dah sampai kat office dia. Betul. Sebab sebab memang kena bagi diorang rasa macam tak sedap supaya dia rasa macam aduh budak ni dah tunggu aku pula. Itulah dia, bersungguh pula budak ni, aduh. That's why bila pukul macam contoh 5.30 kata dia balik pukul 6, 5.30 mesej Cik Kimi saya kat bawah tau. Kat kafe depan ni. Kafe apa beritahu kat kafe ni. Okey. Kita pun rasa bawah macam, budak ni 5.30 pun dia kerja lagi ni bagus. Nampaklah kerja kan walaupun pagi tadi tak kerja sebenarnya. Itulah first appointment korang. Okey, tak ada lagi jadual tak ada dengan saya sekarang. Okey, ni yang kita orang dapat. Korang punya apa handling objection yang korang pernah dapat? Make sure yang korang pernah call jangan korang andai-andaian Okey. Objection. Saya memang tak percaya dah unit trust ni. Dah. Saya tak percaya dah. Jangan call saya lagi. Tak percaya. Linda, Puan Linda, actually Habib call ni bukanlah nak cakap apa Puan Linda. Actually Habib call ni just nak share dengan Puan Linda lah. Habib just nak ambil masa Cik Linda sikit untuk mendapat kepercayaan Puan Linda balik lah. Alah, macam mana nak percaya? Saya dah rugi dah hari tu. Saya invest, saya rugi RM50,000 invest. Banyak betul Puan Linda. Jadi Puan Linda masuk fund apa tu? Tak ingat lah, dah lama dah. Ya ke? Banyak fund. Katanya that's why lah Habib call ni. So Habib just nak jumpa Puan Linda sebab kita ada fund Islamik yang nak declare dividend. Sebab kita buat macam Habib, kita daripada company daripada nombor 1 kan, Paris Mutual kan. Puan Linda pun mesti tahu punya Paris Bank. Lah tapi dulu saya invest Paris Mutual juga. Tapi rugi. That's why Puan Linda jangan risau. Saya akan datang jumpa Puan Linda, saya akan tunjukkan fact and figure macam mana. Saya pun pelik macam mana Puan Linda boleh rugi. Jadi saya nak mendapatkan kepastian yang jaranglah orang rugi kat Paris Mutual ni. Ya ke? Dulu macam tu lah satu tu cakap kat saya. Nak datang, nak jumpa, nak tunjuk performance yang bagus. Alih-alih hilang dia. Saya confirm tak dapat. Saya faham. Actually Puan Linda, rambut sama hitam, hati lain-lain. That's why lah Habib ni datang. Habib betul-betul nak sangat jumpa Puan Linda. So Habib rasa Puan Linda ni macam something lah. Macam ada something yang tak kena ni. That's why Habib just rasa nak jumpa Puan Linda dalam 10 minit je. Boleh tak Puan Linda? Tapi saya memang dah bertaubat dah tak nak invest kat Paris Mutual ni. Jangan takut. Puan Linda tak payah invest dengan saya. Tapi saya just nak jumpa Puan Linda, just nak tunjuk je. Just nak sharing je dengan Puan Linda. No obligation. Okay, betul 10 minit je. Betul, 10 minit. Marah pasal tak invest Saya tak marah sebab saya buat benda ni memang ikhlas. That's why lah saya lama dalam industri. Ya ke? Berapa lama dah awak kat saya dekat Paris Mutual dah 8 tahun dah. Dah kaya-kaya lah ni. Pakai kereta apa sekarang? Tak adalah, alhamdulillah lah, boleh lah sikit-sikit. Buat makan. Yang terror-terror ni itulah konsultan saya invest dulu tu macam tu lah. Pakai kereta Merc agaknya dah sekarang dah banyak dah klien-klien lain dah tak jaga saya dah. Ya ke? Nasib baik saya tak pakai Merc. Saya pakai bawah sikit je. Ya ke? Siapa? Okey. Nak try boleh? Boleh. Sila. Siapa tu? Wanda kan? Wanda. Okey. Wanda. Alright. Tangan saya ke apa? Apa dia? Tak ada. Cantik lah. Master caller lah. Dia pandai menjawab tu menepis. Okey, kita terus Wanda masuk lah kan. Cik Habib, mana awak dapat nombor saya ni? Puan Wanda, actually Habib dapat nombor Puan Wanda ni daripada existing client Habib. Daripada mana? Tu yang Habib call tu. Apa dia? Daripada mana? Daripada existing client. Existing client? Siapa tu? Itulah dia tak bagi tahu, dia tak kata tak boleh bagi tahu nama. That's why Habib call tu, tapi Puan Wanda jangan takut sebab
apa yang dia bagi ni memang dia recommend lah, sebab dia kata Puan Wanda ni baik. That's why lah Habib call tu. Dia kata macam pergilah just offer kat dia sebab kita boleh share sama-sama. Apa tu profit yang dia dah dapat, kita share bersama. Jadi benda tu apa orang cakap, keuntungan bersama lah. That's why Habib just nak share dengan Puan Wanda. Puan Wanda boleh tak Habib jumpa Puan Wanda sekejap? Untuk apa tu? Just nak share dengan Puan Wanda sebab kita ada fund Islamic nak declare dividen. Kita guna EPF Ekor 1 untuk retirement plan. That's why Habib call tu. Puan Wanda, esok Habib jumpa Puan Wanda pukul 9 pagi ke office okey tak? Pagi saya tak free. Tak free. Puan Wanda, pukul 12 lunch hour? Pukul 12 okey, tapi sekejap je. Saya ada setengah jam saja. Jangan takut Puan Wanda. Sebelum setengah jam, saya dah settle lah jumpa Puan Wanda untuk share dengan Puan Wanda. Okey. Terus Puan Wanda tak garang. Jangan takut Puan Wanda. Jangan takut, tu perkataan yang bagus tu. Jangan takut. Okey. Thank you Habib. Siapa lagi nak try? Cepat. Siapa lagi? Siapa lagi nak jadi lagi garang daripada Wanda? Okey, Safa. Ada ke soalan Safa? Kaunter tutup dah. Banyak-banyak lah ni. Okay, alright. So, apa lagi? Ada last soalan? Korang nak tanya lagi ke? Ada lagi soalan nak tanya? Sebenarnya bila kita buat call ni, yang penting sekali cara kita jawab bila klien tu cakap. Kan? Membuatkan dia, nampak tak tadi kan? Walaupun ada soalan-soalan yang mungkin korang, bila korang dengar, korang rasa, alamak aku nak jawab apa, korang blank. Tapi is the experience of calling yang buatkan korang ada idea. Macam Habib ni satu benda yang memang dia banyak sangat buat call. Jadi benda tu makanan dia. Kalau tengah tidur, kalau korang tanya pun dia masih boleh jawab lagi. Sebab dia dah banyak kali buat call. So kalau korang buat call, 1 hari 2 je call, seminggu korang buat 10 je call, dia takkan jadi macam lancar macam ni lah. Okay, Fatin ada lagi soalan. Kalau ejen kawan dia tapi tanya dah ada fund pure, dia tak ada. Dia tak pernah tahu pun. Dia cakap tak apa nak tanya kawan dia. Boleh ke kita cakap kawan dia tak buat kerja sebab tak promote fund pure? Ush. I pun tak beritahu semua klien tu apa sebab. Jangan macam gitu sis. Okay. Jangan, kalau boleh janganlah cakap apa ejen tak buat kerja. Cuba guna, kalau saya rasa Habib mesti dia turun nak pergi jumpa dah. Tak payah, jangan condemn orang lah, senang. Kita jangan, apa-apa pun kita jangan burukkan orang lah. Kalau itu rezeki kita, memang ada rezeki kita. Ya, betul. Biasanya Habib jarang lah nak burukkan ejen lain kan. Okay. Ada prospek yang tak nak invest sebab bila nak withdraw lambat nak dapat duit. Macam mana nak jawab? Ada klien tak nak invest sebab lambat nak withdraw duit. Macam mana nak dapat lambat tu? Okay, kena simpan lama. Bila withdraw tu, it will take like 1 week macam tu baru credit to dia punya account. So dia kata lambat, dia kata nanti bila invest nak ambil balik duit tu take long time. Okay. Dia kena faham yang unit trust ni dia tak sama macam saving account. Satu. Tahu apa Gam Lokman ada nak jawab? Gam Lokman nak berjawab? Kenalah Mucogol Elite baru 3 hari. Kan? Mucogol. Siapa? Zuraini tahu Mucogol Elite apa dia? 3 hari je. Elite 600,000 investment. Ya. Mature gold pun boleh dah 2 hari. Mature gold ada 150 2 hari. Okay, so itu antara point dia adalah boleh dia jadi Mucogol Elite ataupun Mucogol. Okay, lagi ada soalan lagi nak tanya? Sebab biasanya kan kita dah beritahu dah awal-awal dulu, macam contoh macam unit trust ni, dia punya ni kita dah beritahu awal kan, seminggu dia punya tempoh. Kalau macam kita nak beli rumah, nak jual rumah, berapa lama pula kan? Kan dekat dalam sales kit kan ada tulis kan apa yang macam gambar rumah allocation tu semua kan.
Macam kita invest dekat rumah, berapa lama kita nak boleh withdraw. Dekat saving berapa lama. Jadi kat situ biasanya jarang lah ada orang isu pasal keluar duit lambat ni. Betul lah. Jarang ada klien. Ni first time saya dengar keluar duit lambat. Biasanya kalau saya dekat dalam 3-4 hari je dah okey dah. Memang jarang lah dapat macam ni lambat. Saya ada sebab ada hari tu dia kata dia dah pernah invest. So dia kata lambat 2 hari. Kadang dia nak guna duit cepat. Itulah. 2 hari pun pada dia lambat. Oh ya ke? Sebab that's why macam contoh macam ni kali yang baik tu kan. Sebab biasanya kita buat investment ni kita kena tahu klien kita tu dia kenapa dia buat investment dengan kita. Kenapa dia nak invest dekat public mutual. Awal-awal kita dah beritahu dah. Sebab investment ni dia bukannya macam saving. Sebab investment ni bukannya duit yang kita emergency. Bukannya duit yang kita nak guna. Duit ni untuk kita yang tak nak, duit yang tak nak kita tengok. Tapi kita nak earn profit. Kita nak benefit je. Sebab masa kita present, mungkin saya present saya beritahu benda tu. Tapi bila dengan klien kita kena beritahu lah benda tu. Sebab investment ni kalau kita ambil duit emergency dia, semua duit saving dia, macam mana investment ni nak grow? Tak sampai setahun kita dah pakai tarik sikit. Betul tak? Betul. Sebab investment ni kita kena tahu dia punya tempat apa panggil? Dia punya tempat ni bukan untuk emergency, untuk tarik cepat-cepat. That's why kita buat medium to long term. Sedangkan 3 tahun, 5 tahun pun kita bagi tahu dia orang boleh tunggu, takkan kerana 3 hari dia orang tak boleh nak tunggu. Betul. That's why benda ni medium to long term. Dia tak panggil saving masa-masa. Cara kita present tu sebenarnya bukan nak salahkan, tapi kita kena terangkan lah benda tu. Ya. Lagi? Ada soalan lagi? Korang nak tanya? Okey, Zuraini menjawab terbaiklah, alhamdulillah. Okey, ada lagi soalan korang nak tanya berkenaan calling? Okey, ada lagi soalan? Alright, so saya rasa dah tak ada soalan lagi dah. Habib, ada apa-apa lagi nak tambah? Fatin Nadia, saya sangat berpuas hati. So saya pun berharap next week, bukan next week, esok Fatin Nadia ni dah ada at least 4 appointment dah hari esok buat calling. So you buat apa kita belajar ni kena terus immediately practice. Okay, so Habib ada apa-apa lagi ke? Habib nak bagi pesanan ke? Nak share lagi ke? Pada Habib tak ada apa lah, sebab semua dah beritahu kan. Tapi cuma just nak beritahu lah, bila kita buat calling ni sebenarnya dia ada shock dia sebab banyak idea yang kita boleh bagi kat klien. That's why bila kita buat call ni jangan give up lah. Satu, jangan give up sebab kena marah, kena maki tu semua standard. Tapi bila kita tak give up, dia punya result tu akan datang tu memang senang lah lepas tu. Nak jawab apa klien bagi, rejection semua, insya-Allah boleh jawab. Tak ada, jangan give up je satu. Satu je macam Habib punya prinsip, tak give up. Jangan give up tu je. Sebab kita tahu kita ada goal kan. Macam goal board yang kita buat tu, jadi kita fokus lah dekat kita punya mindset, goal yang kita nak. Jadi apa benda kita buat pun, tak kisahlah buat calling ke, buat FTF ke, kalau kita ada goal, insya-Allah mesti kita akan dapatnya. Alright, okay, so thank you very much. Okay, alhamdulillah kita dapat sharing yang sangat best, sangat wow, yang kita orang tahu korang semua tertunggu-tunggu. Okay, nak dengar apa tu sharing daripada AM Habib. Okay, so with that, boleh tak Kimi nak minta tolong korang type dekat chat room, type kat chat room. Thank you AM Habib, thank you. Saya akan implement ilmu yang diajar esok juga. Esok dah kena start dah buat calling. Alright.
So, okay, that's about it. Okay, training kita pada malam ini harapnya dapat memberi korang idea-idea yang baru, teknik-teknik yang baru, especially teknik Tai Chi. Okay, align dan redirect. Okay, so untuk menutup kita punya training Zoom pada malam ini, okay, let us buka kita punya kamera, buka korang punya kamera, buka korang punya mic, okey, untuk wrap up training kita pada malam ini. This GAM adalah GAM yang bukan biasa-biasa, seorang yang saya sangat admire. Saya daripada baru belajar masuk unit trust, dan macam-macam saya belajar daripada dia. Macam-macam ilmu yang dia bagi pada saya. So kita memang menunggu-nunggu dia punya sharing. Kalau ada banyak mesej yang dia nak sampaikan pada malam ini. Alright, so untuk panggil dia pada malam ni, saya perlukan korang punya sedikit lagi tenaga untuk bagi tepukan yang paling gemuruh. Okay, so get ready your seats inches apart. Let us welcome to wrap up our training for tonight. Let us welcome GAM Lokman. Wow, thank you Kimi. Okay, thank you Habib. Oh, saya sangat inspire dengan Habib ni. So, macam mana guys? Mesti you all rasa macam wow. Sungguh luar biasa kan? Habib. Saya pun first tengok dia memang betul-betul rajin, determination dia sangat tinggi. So kalau dalam bisnes ni paling muncul ni, prospecting ni, kalau kita nak buat prospecting, cara-cara nak dapat klien ni ada banyaklah cara. So kita kena macam mana kita nak mahir dengan cara-cara ni semua. Adakah kita contoh macam call calling lah. Adakah kita buat satu call calling kita dah mahir? So biasanya memang kalau call calling ni, at least saya dengar saya punya downline yang master call calling ni, biasanya dia call paling tidak pun 100 ke 300 call sekali call. You just imagine untuk sehari. So apa-apa pun kita kena hadap lah. Kalau you nak dapatkan klien, biasanya ada beberapa. So first ialah macam kita belajar tadi, call calling, FTF, face to face. Lepas tu TTT, table to table. Lagi warm circle. Lagi apa? Sekarang baru ni ada media sosial lagi. Lepas tu redar. So which one yang kena dengan kita, yang suit dengan kita, yang paling cepat nak datang result. Macam saya dulu, saya tak ada pilihan. Jadi saya yang satu je saya kena redar. Redar is pilihan yang paling minimum, paling tak ada modal. So masa dulu, kalau nak buat call calling, you punya modal dah kena call. Tapi zaman sekarang ni, call pun dah senang, murah kan Kimi? Untuk, kan? Kalau postpaid tu kadang tak tahu pun berapa ya, sebab semua dah bayar fix. So sekarang ni, macam sekarang ni memang kalau call calling, kalau you rasa, alamak, aku nak bergerak macam mana kan? So that's why you kena modal beli leads lah kan Kimi? Biasa kalau ni kita cari list lah, kita call. List tu you kena usaha lah cari, you kena tanya-tanya siapa downline, upline you ke. So kalau benda ni, just imagine, kenapa Habib boleh berjaya sampai ke hari ni? Sebab apa? Dia tak ada rahsia sebenarnya. Sebab apa dia berjaya? Sebab dia istiqomah, dia memang konsisten. Setiap kali kalau dia telefon, okay, katalah dia kata, okay, saya nak duduk sini, saya akan call, penuhkan appointment seminggu. So dia akan call lah. Whatever, kalau you datang lepak pun, datang sembang-sembang pun dia tak layan. That's why dia boleh dapat dia punya dream, dia punya goal. And then kalau you dalam bisnes ni, kalau apa-apa pun you dah kena tahu dah. Rutin kita sebagai ejen. Rutin kita sebagai ejen apa dia? Datang training. Training tu kena penting. Kalau you tak datang training, macam mana you nak berjaya? Semua orang yang kalau you tengok sukses dalam bisnes public muncul ni, semua datang training. Dia tak ada ngelat-ngelat. So apa lagi? You kena mingle dengan upline you. Kenapa you kena mingle dengan upline you? Sebab upline you lah yang akan bawa you daripada you tak tahu apa-apa sampai sekarang. Contoh, kalau you all buat call calling. Kalau satu hari you buat call calling, dia macam main bola lah. Kalau you main bola tanpa coach tengok. You cepat pandai tak? So banding dengan
you main bola, coach tengok macam mana you sepak bola. Sebab diri kita sendiri, kita tak boleh nampak diri kita macam kita buat call calling. Diri sendiri tak boleh nampak. You bila you call, you mesti kena ada skrip dah kat bawah tu. You kena buat call dengan orang yang dah pandai. Coach lah senang cerita. So macam contoh kalau you buat call, you tengok Habib buat call. So you kena partner dengan Habib. Habib, kau nak buat call kat mana ni? Kat Ataman lah contoh lah. Pukul berapa? Jom sekali aku nak call dengan kau. So you kena ikutlah macam mana. And then first time kalau you call, you dah kena ada skrip dah. You skrip tu is bukan apa. Kalau tiba-tiba kalau klien telefon, you telefon klien, you sesat tau macam lost. Alamak macam mana ni kan? So ada guideline lah kat situ. So kena tinggal dengan orang-orang yang pandai lah. So apa lagi kalau kita rutin sebagai ejen, kita kena follow lah 18 point yang mana upline bagi. So buku 80 point semua ada tak kat sini? Ada tak 80 point? So kalau tak ada 80 point, you bukannya ejen yang betul-betul kita nak kerja ni. Benda-benda rutin tu kita wajib kita kena buat. So kalau you nak berjaya, you nak dapat income yang banyak, macam Habib cakap tadi kan, whatever it takes, apa-apa pun you dah memang dah tahu dah. Kita punya hidup kan, bila you kata saya decide untuk jadi public mutual agent, nak jadi kaya ni kan, you punya hidup tak sama dengan orang makan gaji tau. First apa dia? Orang makan gaji dia akan hore-hore bila musim perayaan. Kita kalau macam saya dulu kan, saya macam aku nak susah lama ke aku nak susah kejap. You yang pilih nak susah lama ke susah kejap. Ada kawan saya tu 6 bulan makan biskut dengan air TO tau. Macam saya tak nak susah lama, sebulan tu saya kau punya, saya redah. Memang saya cari result sehari 20 orang saya present, satu bulan tu saya kau. Macam dia hore-hore lagi. So dipilih 6 bulan lah dia susah. You just imagine 6 bulan makan biskut tawar dengan TO. Selera tak? So that's you punya pilihan. So lepas 6 bulan tu saya jumpa dia, dah senang lah. Nampaklah dia punya kesenangan lah, tapi tak nampak lah dia punya movement. Then you yang pilih. So dalam bisnes public mutual ni, kita tak macam sekolah dulu lah, macam kita belajar dekat universiti kan. Kalau universiti you belajar rajin, every time you kelas you tak tuang tak ponteng tak ponteng kelas apa semua, you dapat apa? Alah dapat A boleh dia buat apa kan. Kat sini you datang kelas, you dapat ilmu tu yang you faham. Macam tadi siapa close banyak tadi? GM kita sekali cakap. You just imagine, mana ada ajar kat universiti. Kan, sekali cakap, WhatsApp, terus dapat 7,000 commission. Mana ada. So this is practice. You kena practice. Barulah dapat result yang macam Habib tadi. Ingat boleh senang ke datang tiba-tiba Habib bercakap macam tu kan. Korang tanya soalan, laju je jawab kan. That is from dia punya pengalaman. Pengalaman tu yang saya cakap, satu hari kalau you just imagine, kalau call 300, kalau sebulan herok mulut itulah. Tapi apa-apa pun saya harap you all kena mesti komah. Benda ni kita kena disiplinkan diri sendiri supaya kita tak buat kerja yang buang masa lah. So hidup kita tu teratur lah. So bulan pertama ni kita hit kau-kau punya, kita pulun kau-kau sebab paling muncul ni senang. First month kalau you hit yang ni, you dah cover another 3 month. So katalah let's say lah, this month you boleh cover 1 million EPF lah contoh. You boleh cover sampai bulan 4. You dah tahu dah berapa bulan 4 you dapat. So that's why 3 bulan pertama ni you kena hit kau-kau ni, baru you boleh senyum lah masa depan. So dah nak malam ni kan. Banyak lagi saya nak cerita ni. Pasal kehidupan normal tak normal kan. Sebab bila kita nak kerja, nak jadi orang kaya ni kan. Orang kaya, you just imagine kan. Memang nampak macam saya tak kerja. Tapi you just imagine, bila time kita kerja, you all yang tak nampak. Faham tak? Macam saya nak show yang saya nampak saya relax je. Time saya kerja, saya tak beritahu orang.
Saya memang tak ada nak show, tahu ada result je. Macam tu. So sebenarnya orang kaya ni lagi kuat kerja daripada orang yang tak ada duit ni. Ada klien saya tu, millionaire, malam-malam pukul 12 pun dia kerja lagi. You just imagine, padahal dia pakai Ferrari ni. Nampak macam tak kerja, tapi dia punya kerja kuat dia lain macam. So kita kenalah kerja macam apa yang kita nak. Kita nak, contoh you nak pakai BMW ke, you nak pakai Mercedes ke, you nak dapat rumah yang besar ke, you kena kerja betul-betul. You jangan kisah Sabtu Ahad, you jangan berkira hari Sabtu Ahad, alamak Sabtu Ahad orang boleh kerja, boleh cuti. Ada cuti umum lah, ada di Bali lah, kena cuti lah. Sebab bila you dah start dengan Public Mutual ni, you dah sign tau. Kehidupan kita tak macam orang biasa. So kita toke, kita businessman, kita tentukan. Jadi kalau you nak sambut Deva Bali, so terpulanglah pada you. So lambatlah dapat. Okay. Apa-apa pun kita kena, yelah, bila kita pegang pada goal kita kena firm. And then bila you buat cold calling, you kena letak goal you sebelah. That's why bila masa saya buat goal setting apa semua tadi kan, siapa yang nak kereta BMW tu, you kena print out, letak tempat yang merata-rata. Kan saya ada cakap kan, letak dekat tempat yang contohnya dekat shilling rumah. Macam saya dulu letak dekat katil saya tidur, saya bangun tidur dah nampak dah kereta saya. Saya nak pakai baju dah nampak dah kereta saya letak kat tepi cerben. Dalam kereta ada juga kereta BMW saya tu melambat-lambat. And then bila you always visualize, every day you visualize, baru you dapat. And then masa you nak buat call calling, memang benda tu memang membantu. Supaya you dapat lagi hujung goal. Macam Habib tadi kan, kenapa Habib boleh dapat income yang banyak, boleh dapat kereta dia letak deposit. Tu je. Lepas tu terus mendadak income dia. So saya malam ni saya tak ada nak pesan lebih-lebih lah, tapi saya nak you all, bila kita buat dalam sesuatu benda macam Public Mutual ni, kita kenalah disiplin dan istiqamah. Itu je dia punya tips. Tak ada tak ada rahsia-rahsia dia. Istiqamah aja. Buat kerja yang konsisten. Mesti ada hasil. Kalau orang tu dia buat kerja ada, kerja tak ada, close banyak pasti hilang, sama je. That's why kenapa saya ada kat sini, sebab saya istiqamah. Kenapa Puan Azlinda ada kat sini, sebab dia istiqamah. Kita orang dah 14 tahun, kita orang jumpa berbagai-bagai jenis orang. Contoh kan, ejen lah. Contoh dia close sekali, 5 juta. Sekali je tu, pasti hilang. Macam kita istiqamah. 300, 500, 500 sampai hari-hari. So kita orang tak ada nak kata you okay, you kena hit farm 10 juta, 20 juta. Kita minta you istiqamah je. Supaya you dapat lagi. Benda ni sebab perjalanan kita ni memang jauh. Okay, boleh guys. So saya harap ilmu Habib yang, yalah, Habib jarang-jarang cerita kan, tapi memang sangat-sangat best lah. Boleh digunakan untuk you, boleh dapat idea-idea yang bernas. Tapi kalau nak buat job dengan kau, boleh Habib nanti kena buat appointment Kalau nak buat job dengan Habib, kena buat appointment lah dengan dia. Okay, boleh. So saya harap lepas ni berlentur-lentur pula dapat appointment Okay, Puan Azlinda nak cakap apa? All the best for you. Tak ada. Okay, big hand to you. Kita ambil gambar sekejap. Ambil gambar dulu. Okay, ambil gambar dulu Kimi. Okay, jap. On video. On dulu video. Okay, dah on video Alright. Yeah. Okay. 1, 2, 3. Okay, lagi 1. 1, 2, 3. Alright, thank you everyone. Okay. All the best semua. Istiqamah. Assalamualaikum. Thank you GM Lokman, GM Kimi and Habib. Happy weekend. Okay.